Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, sesi terapi Ramadan kali ini kita nak bincang tentang kemaafan sebenar. Yalah, kita sekarang sedang menjalani ibadah puasa dan tak lama lagi insya-Allah kita akan menyambut Syawal jika kita umur insya-Allah. Jadi raya tahun ni of course lah lain daripada yang sebelum ni. Dah 2 tahun kita PKP, jadi sudah pasti kita masing-masing menanti dengan penuh kegembiraan masa untuk bertemu sanak saudara dan rakan kaulan. Jadi bila raya ni kita selalu sebut bila kita jumpa balik kampung minta maaf selain daripada minta duit raya lah dia mula-mula mesti minta maaf dulu. Yang kedua baru minta duit raya. Orang kata apa, bahasa-bahasi dulu. Jadi macam mana kita nak minta maaf untuk mendapatkan kemaafan sebenar? Macam mana kita nak bincangkan tips untuk orang kata apa, memohon maaf dengan ikhlas. Jadi tentang kemaafan saya petik daripada surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbunallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang bawa maksud, dan hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu? Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, jelas dalam ayat yang disebut oleh Allah SWT bahawa perbuatan mohon maaf ni adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan Allah suka. Sebab apa? Bukan senang tau kita nak mohon maaf. Saya sendiri akui bila kita mohon maaf, kita perlu merendahkan ego kita, kita perlu mengakui kesalahan kita perlu berlapang dada. Step untuk mohon maaf tu, orang kata apa, tak semua orang mampu melakukannya. Sebab tu individu yang orang kata apa, berjaya ataupun boleh mengungkapkan maaf, mengaku kesilapannya adalah individu yang sangat hebat. Baik, jadi tips macam mana untuk kita mohon maaf dengan ikhlas. Yang pertama, tiada jika di dalam permohonan maaf. Maksudnya ayat kita nak minta maaf sebagai contoh Arjuna, saya minta maaf sebab saya mungkin ada melukakan hati awak dan sebagainya. Kat situ ada jika. Kan nanti Arjuna yang dengar tu, dia nak minta maaf ke ataupun nak terangkan dan sebagainya. So untuk mohon maaf tak perlu ada jika. Yang kedua, minta maaf tidak perlukan penjelasan. Dia relate lah dengan poin yang pertama tadi. Maknanya bila kita minta maaf, tak perlu untuk kita panjang-panjangkan permohonan maaf kita untuk jelaskan begitu dan begini. Cukup sekali kita minta maaf. Dan yang ketiga, cuba minta maaf secara berdepan. Sekarang ni kita faham, kita sangat dekat dengan teknologi, multimedia dan segala apps yang sangat banyak memudahkan kerja dan urusan kita. Ada macam-macam lah platform, aplikasi dan sebagainya. Boleh jadi ramai raya kali ni buat permohonan maaf melalui TikTok. Menyanyi, menari, buat sikit-sikit and then keluar subtitle bawah permohonan maaf. Kita faham benda itu sangat menarik untuk dikeluarkan dan sebagainya, tapi dalam konsep mohon maaf adalah digalakkan secara bertahap. Kenapa? Sekiranya kita membuat permohonan maaf melalui aplikasi, macam contoh kita WhatsApp lah, WhatsApp, Telegram, file panjang ni, siap dengan stiker dan sebagainya. Mungkin kita sampaikan dengan intonasi berbeza, tetapi dibaca oleh pihak terbabit dengan intonasi yang berbeza. Dan kita sampaikan dengan mood ataupun environment yang orang kata seronok, environment yang syahdu contohnya tapi dibaca dalam mood dan vibe yang berbeza oleh individu terbabit. Jadi boleh membawa kepada salah faham dan orang kata salah tafsir. Jadi sebab tu permohonan maaf adalah sebaiknya secara berhadapan. Tapi macam mana pula kalau kita ada guna orang kata aplikasi video call kita nampak juga kan berhadapan, cuma kita dalam talian. Sekiranya ada peluang untuk berhadapan live, adalah lebih baik kita memilih secara live. Maksudnya secara berhadapan. Tapi kalau dah tak ada peluang terhad dan sebagainya, tak apalah video call. Sebaiknya video call nampak menggunakan orang kata apa, kalau secara live dan video call kita nampak intonasinya, kita faham, kita dengar and then kita nampak raut wajahnya, kita nampak reaksinya bagaimana. Jadi dia boleh membawa kita untuk orang kata apa, faham maksud yang sama.
Okey. Dan yang seterusnya, permohonan maaf adalah secara ringkas. Dia sangat berkait dengan poin yang pertama dan yang kedua tadi. Tak ada jika, tak ada penjelasan dan hendaklah dinyatakan secara ringkas. Saya minta maaf. Saya doakan semoga kita sama-sama dapat pelajaran daripada apa yang berlaku. Contohnya macam itulah. Simple, ringkas, and then kita doakan yang baik-baik. Okay? And then jangan salahkan orang lain dalam penyataan maaf tu. Walaupun kita faham kadang-kadang bila konflik berlaku, mungkin boleh jadi kesalahan tu melibatkan berbagai pihak, tetapi di peringkat kita yang memohon maaf ni cukup sekadar kita fokus kepada bahagian kita, tanggungjawab kita dah selesai. Di pihak orang lain terpulang kepada mereka. Begitu and then fokus kepada langkah seterusnya. Bila kita mohon maaf, kita faham apa yang kita nak. Of course kita nak suasana tu kembali ceria, kembali kepada keadaan yang normal, dan kita sama-sama kosong lah, betul-betul release, tak ada berpanjangan lagi, ungkit-mengungkit dan sebagainya. Jadi selepas minta maaf, kita fokus apa yang kita nak buat selepas ni, apa yang boleh kita buat untuk perbaiki hubungan ini, apa yang kita boleh buat supaya kita jadi orang yang lebih baik. Kadang-kadang kita faham lah dalam muamalat seharian kita bergurau, kadang-kadang terkasar, kadang-kadang tak kena tempat, kadang-kadang kita dalam pekerjaan seharian ni kita berbeza pendapat dan sebagainya, mungkin akan mengguruskan hati orang sekeliling. Jadi kita fokus selepas kita mohon maaf, fokus apa cara untuk kita tambah baik keadaan supaya tak berulang. Okey, dan yang terakhir, jangan berlengah-lengah untuk mohon maaf. Jadi raya tu walaupun sebulan, bukanlah maksudnya kita tak boleh mohon maaf selepas habis bulan Syawal. Boleh, tapi kita ambil kesempatan di dalam tempoh untuk menyambut hari raya ni untuk bermaafan secara ikhlas dan sebenar-benarnya mohon maaf. Jadi di kesempatan ini saya mohon maaf kepada anda di luar sana, mereka yang pernah berurusan dengan saya pernah berurusan dengan mereka yang telah membuluskan hati mereka. Saya mohon maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Saya doakan supaya kita semua dimurahkan rezeki dan dikurniakan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.